Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kami akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk tentang penderaan kanak-kanak. Iaitu pada hari ini kita dapat lihat banyak kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi hari ini kami ingin mengupas masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia ini tentang penderaan kanak-kanak. Sebelum itu, hadirin dan hadirat dan dirahmati sekalian, suka untuk saya memperkenalkan para panel kita. Jadi panel yang pertama yang diberi nama ialah Syahizra binti Shahrum. Yang kedua, panel yang kedua iaitu Farahin Natasha binti Rosli. Dan panel yang ketiga Amir Azhar. Dan panel yang keempat ialah Muhammad Isma Izzat bin Ismail. Dan panel yang terakhir iaitu Nurul Husna binti Hanafi. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita mengupas soalan yang pertama yang akan dijawab oleh panel yang pertama, iaitu soalan yang berbunyi, apakah itu penderaan kanak-kanak? Jadi, panel satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Penderaan kanak-kanak bukanlah fenomena baru di Malaysia, malah ia berlaku di seluruh dunia. Peningkatan mendadak kes penderaan kanak-kanak ini ternyata membimbangkan di kalangan orang ramai, khususnya ibu bapa kerana terdapat kes penderaan kanak-kanak menyebabkan kecederaan serius, kecacatan dan kematian. Petikan daripada laporan berita harian menyatakan muncul statistik yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sepanjang tempoh 2 tahun bermula 2015 mencatatkan 4,652 kes. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mentakrifkan penderaan kanak-kanak sebagai semua bentuk penderaan sama ada fizikal, emosi, pengabaian, seksual, penyalahgunaan, penipuan atau eksploitasi yang boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak. Kadang-kadang kita perlu membezakan antara penyalahgunaan dan hak ibu bapa kepada disiplin anak. Ibu bapa mempunyai hak untuk mendisiplinkan anak mereka selagi dilakukan dengan cara yang munasabah dan sederhana dan tidak merupakan kekejaman. Contoh bentuk penderaan kanak-kanak dari segi fizikal berlaku apabila kanak-kanak dicederakan oleh ibu bapa atau penjaga secara sengaja atau berniat. Contoh-contoh penderaan fizikal: memukul, mencekik ataupun menumbuk. Sementara itu, kecederaan yang selalu dikaitkan dengan penderaan fizikal adalah lebam, cala, kecederaan otak. Dari segi seksual, pelibatan kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang tidak difahami sepatutnya apa yang sedang dilakukan. Contoh penderaan seksual termasuk perbuatan seks dengan kanak-kanak atau rogol. Dari segi emosi adalah trauma psikologi yang menyerang pemikiran dan lapisan perlindungan supaya minda terganggu untuk jangka masa pendek atau panjang mengikut tahap keadaan trauma yang berlaku. Dari segi pengabaian pula, pengabaian kanak-kanak adalah apabila ibu bapa atau penjaga kurang memberi kasih sayang, penjagaan, pengawasan atau sokongan yang diperlukan. Contoh simptom-simptom tanda amaran, simptom-simptom penderaan kanak-kanak yang berlaku kepada mereka. Kanak-kanak menjadi diam dan suka mengasingkan diri, menunjukkan prestasi yang buruk di sekolah, menunjukkan tanda kemurungan yang teruk, kerap tidak hadir dan sering cuba untuk membunuh diri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih moderator. Jadi, terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama yang telah memberikan info-info ataupun input-input yang sangat bermakna untuk hadirin dan hadirat untuk kita ketahui bahawa penderaan kanak-kanak ini telah lama bertapak di Malaysia. Jadi, seterusnya kita beralih pula kepada panel yang kedua, iaitu soalan yang berbunyi, apakah jenis-jenis penderaan kanak-kanak?
Tanpa membuang masa, kita mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhin Natasha binti Rosli sebagai panel kedua akan menerangkan mengenai apakah jenis-jenis penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kesyaitan dan pengabaian terhadap kanak-kanak termasuk sebarang bentuk eksploitasi dan komersial yang mana boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak. Pertama, penderaan fizikal. Penderaan fizikal melibatkan kecederaan fizikal sama ada kecederaan yang ringan ataupun kecederaan yang teruk yang mana boleh menyebabkan patah ataupun kematian. Kecederaan ini disebabkan oleh tumbukan, goncangan, tamparan, gigitan, campakan, tikaman, tercekik, pukulan atau apa-apa bentuk perbuatan yang mana boleh mencederakan kanak-kanak. Walaupun ianya berlaku tanpa niat untuk menyakitkan atau mencederakan, ianya mungkin disebabkan dari tujuan untuk mendisiplinkan yang berlebihan atau memberikan hukuman fizikal. Penderaan fizikal ialah bully dan shaken baby syndrome. Seterusnya ialah penderaan seksual. Penderaan seksual adalah merupakan sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Sebagai contoh, mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang menyalahi undang-undang. Ini termasuk eksploitasi komersial melalui pelacuran atau penghasilan gambar lucah. Selain itu adalah penderaan emosi. Penderaan emosi ini biasanya berlaku apabila penderaan jenis lain dikenal pasti seperti tabiat suka mengenakan orang lain, memperkecilkan dan memalukan orang lain, dan mengurung kanak-kanak di dalam almari. Terakhir, pengabaian yang mana berlaku apabila kanak-kanak menginap di rumah di mana orang dewasa memberikan keperluan fizikal, perubatan, pendidikan dan penyediaan dan emosi. Pengabaian ini selalunya berlaku apabila seseorang kanak-kanak itu kurang perhatian dan kegagalan untuk menyediakan penjagaan psikologi. Iaitu wajarlah bagi kita semua untuk mengambil endah mengenai isu-isu penderaan kanak-kanak yang juga merupakan isu yang mudah timbul di media sosial. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel yang kedua yang telah memberikan kupasan-kupasan yang sangat menarik dan memberikan satu input yang sangat berguna untuk hadirin hadirat sekalian. Jadi, seterusnya, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kepada panel yang ketiga, iaitu soalan yang berbunyi, apakah faktor yang mendorong terjadinya penderaan kepada kanak-kanak? Jadi kita mempersilakan panel yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang diajukan kepada saya. Soalan yang telah diberikan ialah, apakah di antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jenayah penderaan kanak-kanak? Okey, faktor terjadinya jenayah penderaan ini ada 3. Yang pertama adalah berpunca daripada si pendera itu sendiri. Yang kedua, faktor penderaan berpunca daripada masa. Dan faktor ketiga adalah penderaan berpunca daripada lain-lain sebab. Okey, hari ini saya akan fokus satu sahaja, iaitu berpunca daripada si pendera itu sendiri. Daripada 19 faktor penderaan yang telah direkodkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, terdapat 12 faktor telah dikategorikan di bawah kategori ini. Seperti yang telah dinyatakan di atas, 4 faktor utama berlakunya kes penderaan adalah berpunca daripada perbalahan keluarga, ibu mengikut teman lelaki, masalah kewangan serta kecuaian ibu bapa. Berdasarkan statistik, faktor perbalahan keluarga dilihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Angka yang semakin meningkat ini menunjukkan perbalahan keluarga merupakan isu yang begitu serius untuk diberi perhatian. Hal ini berlaku disebabkan kelemahan komunikasi antara ibu dan bapa atau ibu bapa dengan anak-anak itu sendiri adalah antara sebab
perbalahan ini berlaku. Seterusnya menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa di depan mata untuk dilepaskan amarah. Seterusnya, masalah kewangan merupakan faktor yang tidak terlepas daripada kebanyakan keluarga. Apabila kewangan tidak dapat diuruskan dengan baik, anak-anak menjadi mangsa penderaan dan pengabaian, terutama dari sudut hak asasi yang tidak terjaga. Bagi faktor kecuaian ibu bapa atau penjaga pula, faktor ini merupakan salah satu bentuk penderaan dari sudut pengabaian. Pengabaian menurut Seksyen 17 bahagian 5 Akta Kanak-kanak 2001 telah mengkategorikan pengabaian kepada 3 aspek, iaitu pengabaian pengawasan sehingga menyebabkan kanak-kanak tercedera, pengabaian hak asasi sehingga menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat hak kehidupan, dan pengembangan dengan baik serta lain-lain pengabaian yang melibatkan pengabaian secara langsung atau tidak langsung terhadap kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panelan ketiga yang memberikan faktor-faktor tentang bagaimana berlakunya penderaan kanak-kanak. Jadi, setelah kita mengetahui faktor-faktor menangani, faktor-faktor terjadinya isu penderaan kanak-kanak, seterusnya kita akan beralih pula kepada soalan yang keempat yang berkait dengan soalan yang ketiga, iaitu soalan yang berbunyi, bagaimana cara ingin mengatasi ataupun menangani isu penderaan kanak-kanak. Jadi sudah pasti hadirin hadirat sudah tidak sabar untuk mengetahui cara menangani isu ini. Jadi kita mempersilakan panel yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik, terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, setiap masalah yang berlaku di dunia ini pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi, bagi masalah ini, saya ingin mengutarakan beberapa cara ataupun solusi untuk kita menangani masalah penderaan kanak-kanak ini dari terus berlaku. Baik, jadi yang pertama dan paling penting adalah ibu bapa perlulah sentiasa menambah pengetahuan ilmu agama dalam diri mereka. Ini kerana dengan mendalami ilmu agama, maka ibu bapa akan semakin faham dan nampak akan peranan masing-masing dan tanggungjawab mereka kepada anak-anak, iaitu untuk mendidik dan bukannya mendera. Jadi, bagi mereka yang beragama ataupun orang kata mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam prinsip rukun negara, akan tahu dan faham bahawa anak adalah satu anugerah dan kurniaan dari Tuhan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi, secara tidak langsung, mereka akan menjalankan tanggungjawab mereka bagi mengekalkan keharmonian keluarga. Dengan ini, diharapkan dapat melahirkan anak yang sempurna dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelektual seperti yang dinyatakan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, itu yang pertama. Keduanya pula adalah dari segi peranan kerajaan. Okey. Dalam hal ini, Parlimen perlulah menguatkuasakan rang undang-undang yang tegas dan pesalah perlulah diberi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi dengan adanya undang-undang sedemikian, maka ia akan dapat memberi amaran dan pengajaran kepada masyarakat tentang akibat tentang akibat dari mendera anak-anak. Jadi dengan wujudnya penguatkuasaan undang-undang tersebut, sesebuah masyarakat yang lebih harmoni dapat dibina kerana bebas dari gejala buruk. Dan ini selari dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni demi kesejahteraan negara. Dan bagi masyarakat pula, masyarakat perlulah peka dengan keadaan di sekeliling mereka dan melaporkan kepada pihak yang berkuasa jika ada kes penderaan yang berlaku di kawasan sekeliling. Jadi perkara ini dapat dikaitkan dengan aspek kesusilaan dalam prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jadi daripada ini kita dapat faham bahawa seseorang itu akan mencapai kesusilaan apabila mempunyai sifat kemanusiaan dan sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling mereka dan bijak mengambil langkah yang sewajarnya untuk mencapai keharmonian. Dengan ini dapat membantu dalam membina kesejahteraan jasmani, emosi, rohani dan intelektual dalam kalangan masyarakat supaya mereka dapat memberi sumbangan
terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi saya rasa setakat itulah daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel yang keempat. Jadi kita sudah menghampiri ke penghujung forum. Jadi panel yang keempat telah memberikan cara-cara untuk menangani isu penderaan kanak-kanak ini. Jadi hadirin dan hadirat, tunggu apa lagi? Apakah tindakan yang harus kita lakukan? Itulah apa yang telah diterangkan, apa yang telah diberikan oleh panel yang keempat. Itulah yang kita harus lakukan untuk menangani isu penderaan kanak-kanak pada hari ini. Jadi seterusnya kita beralih pula kepada soalan yang terakhir, iaitu yang berbunyi, berapakah statistik penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini? Tanpa membuang masa, kita mempersilakan panel yang kelima. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Hanapi, nombor matrik 061739. Statistik kes penderaan kanak-kanak yang dapat dikumpul dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan peningkatan yang mendadak. Pada tahun 2013, bilangan kes penderaan kanak-kanak adalah seramai 4,119 orang. Pada tahun 2014 pula, bilangan kes adalah seramai 4,295 orang. Pada tahun 2015, kes penderaan adalah seramai 4,453 orang. Pada tahun 2016, bilangan kes adalah seramai 4,982 orang dan pada tahun 2017, bilangan kes adalah seramai 5,537 orang. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kes penderaan, iaitu perbalahan keluarga, pemabuk, penagih dadah dan ibu mengikuti teman lelaki. Jika dilihat statistik mengikut jantina, didapati bahawa kanak-kanak perempuan adalah lebih ramai menjadi mangsa dera berbanding kanak-kanak lelaki. Berikut adalah statistik penderaan mengikut jantina. Pada 2013, lelaki adalah seramai 1,455 orang, perempuan adalah seramai 2,664. Pada tahun 2014, lelaki adalah seramai 1,579 orang, perempuan adalah 2,716 orang. Pada tahun 2015, lelaki adalah seramai 1,683 orang, perempuan adalah seramai 2,770 orang. Pada tahun 2016, lelaki adalah seramai 1,921, perempuan adalah seramai 3,061 orang. Pada tahun 2017, lelaki adalah seramai 2,174 orang, perempuan adalah seramai 3,363 orang. Penderaan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama, penderaan fizikal, contohnya dipukul. Yang kedua, penderaan emosi, contohnya dimarahi tanpa sebab. Yang ketiga, penderaan seksual, contohnya cabul atau rogol. Yang keempat, pengabaian pengawasan, contohnya membiarkan kanak-kanak bersendirian tanpa pengawasan ibu bapa atau penjaga. Yang kelima, pengabaian hak asasi, contohnya membiarkan kanak-kanak dalam kelaparan dan lain-lain. Jadi Alhamdulillah, berakhirnya soalan yang terakhir tadi, telah tamatlah forum kita pada hari ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kesimpulan yang boleh dilakukan pada hari ini ialah manusia ini dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap kasih sayang. Lagi-lagi orang yang bergelar sebagai ibu dan bapa. Jadi tidak patutlah isu ini berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia, kerana anak-anak ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi ataupun untuk kita melatih diri menjadi khalifah
di dunia. Lagi-lagi bagi seorang lelaki, dalam Al-Quran ada berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugasan kepada setiap orang ini untuk menjadi khalifah. Jadi oleh itu, kesimpulan yang boleh saya lakukan, perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Jadi marilah kita bersama-sama membayangkan ataupun mengisafi diri agar kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang melakukan penderaan kanak-kanak. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.